Sahabat Al-Quran yang saya cintai sekalian, Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang ini sebenarnya dia melalui beberapa fasa penurunannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penurunan ini dia melalui tahap dan juga fasa ataupun proses penurunan ini adalah untuk memantapkan hati ataupun dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keyakinan terhadap Al-Quran dan juga untuk memantapkan keimanan dan juga memantapkan amalan para sahabat untuk mengamalkan dan berpegang dengan Al-Quran. Jadi cara yang pertama diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah ini dengan cara melalui Jibril memasukkan ke dalam hati, direct terus memasukkan ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak melihat apa-apa langsung. Hanya Rasulullah berasa wahyu itu terus berada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Rasulullah terus boleh membaca Al-Quran itu secara langsung dan juga boleh dilantunkan di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct terus. Yang kedua, malaikat memperlihatkan diri dia ni sebagai seorang lelaki yang menjadi guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Malaikat Jibril ni adalah tok guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Jibril ini menyamak sebagai seorang lelaki, maka Jibril mengajak satu persatu ayat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal ayat tersebut sehingga kuat dan terpahat di ingatan dan juga di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wahyu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta bunyi loceng. Situasi inilah yang paling berat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa panas walaupun ketika di musim sejuk. Inilah satu proses cara yang agak berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses menerima wahyu daripada Jibril alaihi salam. Dan yang keempatnya dan juga yang terakhirnya adalah seperti mana Jibril menunjukkan, memperlihatkan diri dia yang sebenarnya seperti mana yang berlaku di dalam peristiwa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu iaitu surah Al-Muzammil. Jadi dapatlah kita belajar hari ini insya-Allah 4 cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dan juga kita melihat keperitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menerima wahyu dengan bersusah payahnya. Jadi insya-Allah ayuh sama-sama kita pelihara Al-Quran ini, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran dan kita menghayati pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita terus tidak tinggal membaca Al-Quran.